Assalamualaikum semua. Sebelum kita memulakan isu pada video pada kali ini, saya harap jasa baik anda semua supaya jangan menyebut nama mana-mana pihak di ruangan komen supaya kita dapat menjaga nama baik kedua-dua pihak. Jadi, selamat menonton. Okay guys, so Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Sebenarnya untuk video kali ni kita akan bicarakan satu isu yang agak berat. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam topik yang berat tu, so kita nak enjoy sikit and kita akan unboxing. Sebenarnya saya ada beli satu baju daripada seorang YouTuber. Kalau korang kenal Pure Pixels, Abang Zaf. Jadi ni adalah merchandise dia and saya belilah. Tak selesai ni merchandise dia yang kedua kalau tak silap. Ke yang pertama macam tu lah. Jadi saya beli daripada Pure Pixel. So jom kita buka. Okay, so sekarang saya akan buka. Kita buka gini je. Bismillah. Barang ni sampai semalam. Tapi semalam saya keluar. Macam yang korang tahu, saya pergi selayang kan. And pos laju tu, orang postman tu dia tinggalkan je dekat tempat surat tu lah. Now kita buka. Bismillah. Alhamdulillah sampai. Jadi ni lah baju dia. Ada barang lagi tak? Tak ada. So kita buka, okay. Cantik. Okay, jom buka. Sebenarnya ni first time saya beli merch daripada YouTuber. And saya puas hati lah, cantik. Lawa. Okay, kenapa saya beli baju ni? Sebab hari tu kan tengah hangat diperkatakan mengenai lesen YouTube ni kan. So saya rasa saya pun tak ada apa-apa baju yang relate dengan YouTube yang saya ingin merasa. So saya belilah. Cing. Cantik. So kita dah pakai baju lesen YouTube daripada Pure Pixel. Cantik. Okay, sebenarnya Pure Pixels ni, kalau kepada yang masih tak pernah tengok, Pure Pixels ni dia buat video mengenai movie review. Kepada korang yang kaki movie and memerlukan movie review, korang memang direkomendkan untuk tengok lah Pure Pixels ni. Abang Zaf ni dia rajin tengok movie untuk di review kan. Okay, lepas tu Abang Zaf ni pun dia bagi saya lah, walaupun saya bukan kaki movie, saya bukan jenis yang tengok movie, tapi saya subscribe YouTube dia sebab saya suka cara penyampaian dia, cara percakapan dia. Dia ada identiti dia tersendiri, walaupun dia agak celabas sikit, mulut dia agak main lepas je kan. Tapi memang best lah kalau memang layan lah tengok. Memang sebenarnya pada saya mula YouTube lagi, saya tengok Zaf Vlog ni sebab sebab saya nak cuba dapatkan karakter saya. Saya nak tahu macam mana kita nak selesakan diri dalam percakapan dekat depan kamera ni. Biasa kalau depan orang kita boleh lagi, depan kamera ni dia tak ada feel tu tau, nak rasa diri kita yang sebenar ni. So bila tengok Abang Zaf Vlog ni memang rasa boleh dapat lah, insyaAllah boleh belajar sikit-sikit. Walaupun cara saya dengan cara dia jauh berbeza, tapi boleh masuk lah. So korang, kepada yang minat movie review, boleh subscribe Pure Pixels, okay? Saya akan letakkan link di description. Baik, sebenarnya kita akan mulakan lah mengenai isu yang kita akan bincangkan. Okay, sebenarnya baru-baru ni ada seorang kenalan saya, dia telah mendelete video dia kerana telah dikecam lah, mendapat kecaman daripada pihak lagi satu. Okey, sebenarnya video tu mengenai melepaskan ikan laga moden ke habitat liar. Okey, sebenarnya perbuatan tu
ramai orang buat. Ramai sebenarnya orang yang melepaskan ikan laga moden ke habitat liar. Lagi-lagi ikan-ikan yang reject lah. Maksudnya kalau dia breed, satu breeding tu dia breed candy ke multicolor kan. So yang mana selo-selo tu banyak breeder-breeder yang dia orang senyap-senyap lah melepaskan ikan laga moden ni ke habitat liar. Okey, sebenarnya benda tu tak dinafikan lagi. Memang benda tu ramai orang buat, bukan saja di negara kita, malah di Indonesia, di Thailand juga orang breeder-breeder besar buat macam tu. Kalau korang perasan, kalau korang layan video-video daripada YouTube Thailand ikan laga, ada saja diorang buat konten menyahut ikan laga moden di habitat liar. Diorang boleh dapat half moon, diorang boleh dapat plakat. Sebab apa? Sebab diorang tidak memperketatkan peraturan untuk melepaskan ikan laga moden di habitat liar. Macam tu. Adakah perbuatan melepaskan ikan laga moden ke habitat liar ni adalah satu kesalahan? Okey, dia boleh jadi dua. Satu ya, satu tidak. Okey, dia mengikut tempat sebenarnya. Kalau di negara kita, kita mempunyai masalah imbelis, iaitu kita punya ikan laga sendiri, ikan laga negara kita yang semakin berkurang. Makin hari makin susah kita nak jumpa. Sebab ada saja kenalan-kenalan saya yang pergi menyaut ikan laga imbelis, tetapi apa yang diorang jumpa? Hybrid. Ini bukan imbelis ori, ni imbelis hybrid. Ni bukan imbelis ori, imbelis hybrid. Demi orang kata menyelamatkan spesies imbelis ori ni, jadi mereka terpaksa, maksud saya mereka tu adalah pihak-pihak wild terpaksa tidak membenarkan benda ini berlaku. Maksudnya janganlah kita melepaskan ikan laga moden ke habitat liar supaya kita dapat mengekalkan spesies ori tu masih ada di negara kita. Okey, tapi kenapa negara Thailand dan negara Indonesia mereka tidak ambil tindakan? Sebab ada saja YouTuber-YouTuber famous Indonesia dan Thailand yang buat konten-konten melepaskan ikan laga moden. Okey, cerita dia macam ni. Kita imbelis ni di Malaysia dah tak banyak. Kita tak baca dekat negara-negara lain. Negara diorang masih banyak lagi ikan laga liar. Dan juga mungkin persatuan-persatuan ikan laga liar di negara diorang telah bersedia. Maksudnya diorang telah buat satu mass breeding untuk membuat pelepasan. Tetapi di negara kita, benda ni macam baru saja nak bermula. Macam tu. Pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk ikan laga liar, sebagai contoh idola saya yang di Masjid Tanah, saya pernah pergi ke rumah dia, iaitu Sifu Wild, lebih kurang lah kita boleh kata. Dia pernah kontak saya dan dia kata kat saya, Lokman, nak tak join kami pergi melepaskan ikan laga imbelis yang telah mereka breed ke habitat liar. Dia cakap kat saya. Tapi masa tu saya baru balik daripada Melaka, jadi saya tak dapat nak pergilah sebab ada hal dan sebagainya. Okey, jadi di sini apa yang boleh saya cakap, pihak-pihak wild ni sebenarnya memegang satu prinsip dan tanggungjawab yang diorang kena jaga habitat liar ni sebenarnya. Caranya ialah diorang sauk, bawa balik, diorang breedkan, dah besar, dah banyak, diorang akan lepaskan supaya diorang dapat menambah, orang kata, populasi ikan laga imbelis ori. Jadi bila ada orang yang berbuat demikian, maksudnya diorang lepaskan ikan laga moden ke habitat liar, jadi benda ni akan buatkan diorang rasa usaha diorang tu sia-sia. Maksudnya diorang nak memperbanyakkan imbelis ori, tetapi pada masa yang sama akan dapat juga hybrid sebab orang lepaskan ikan laga moden. Tapi di sini bukanlah salah orang yang melepaskan ikan laga moden sebenarnya. Sebab peraturan ni tidak diperkenalkan dan tidak diperketatkan. Maksudnya kita tak tahu. Sebab bila kita tengok negara-negara jiran, Indonesia, Thailand, kenapa diorang boleh buat? So kita buatlah kan. Macam tu. Sebab saya sendiri pernah terniat nak buat benda yang sama macam kawan saya tu. Sebab saya rasa macam ikan-ikan selo yang kat rumah saya tu kan, macam mana ni saya nak jual, nak buat bid, tak ada orang nak. Baik saya lepaskan je. Saya dah terniat dah. Jujur saya cakap, saya memang dah niat nak lepaskan. Lepas tu sekali saya tengok kawan saya sendiri yang dikecam sebab berbuat demikian dulu sebelum saya. Kalau saya yang buat dulu, saya yang kena kecam. Jadi di sini apa yang boleh saya katakan ialah benda ni tidak diperhebahkan lagi. Maksudnya masyarakat yang buat macam tu, yang melepaskan ikan laga moden ni, tak tahu sebenarnya. Sebab kita tak tahu
embellish ni betul ke dah tinggal sikit kan? Ramai orang tak tahu, sebab tu lah dia orang buat saja. Sebenarnya dari sudut pihak Ika Laga Lia ni, dia rasa kecewa lah. Tapi pada masa yang sama, untuk cara menegur pihak orang yang buat tu, seperti contohlah kalau saya yang buat kan, saya memang akan rasa sedih lah sekiranya orang kata tiba-tiba saya kena maki dan caci sebagainya, sebab saya tak tahu. Jadi untuk isu yang baru-baru jadi ni, kepada yang tak tahu, saya tak naklah sebut nama kan. Kepada yang dah tahu, saya minta korang janganlah komen dekat bawah siapa kan. Kita senyap-senyap je. Okey, kepada anda semua, jadi saya harap korang elakkanlah daripada buat benda-benda melepaskan Ika Laga Moden ni, sebab akan ada pihak yang rasa kecewa, sebab rasa putus semangat, sebab diorang dah usahakan untuk memperbanyakkan embellish ori, tapi kita melepaskan Ika Laga Moden. Tapi kepada yang dah buat tu, minta kita tidak ulang kesilapan yang sama. Okey, kenapa dia marah YouTuber yang buat demikian? Sebab video YouTube ni akan dirilis di YouTube dan korang, kita semua boleh tengok. Jadi bila ramai orang tengok, ramai orang yang tak tahu pun, bolehlah kita lepaskan Ika Laga Moden dekat Habitat Lia. So diorang pun lepaskan. Jadi mungkin lagi susah lepas ni kita nak jumpa embellish ori. Sebab itulah pihak sahabat saya tu terpaksa mendelete video dia. Tapi tak apalah, insyaAllah satu video tu boleh mendatangkan keuntungan untuk 10 video yang akan datang. Jangan risau. So di sini untuk topik ni saya rasa tak ada apa sangat sebenarnya. Cuma mungkin dari kedua-dua pihak yang masing-masing memikirkan, mungkin yang pihak YouTube ni dia tak tahu, yang pihak Ika Laga ni dia fikirkan, orang YouTube ni pentingkan diri, fikir konten je. Tak, sebenarnya kami banyak lagi konten yang boleh buat, betul. Kata Ika Laga ni selain daripada melepaskan, sebab saya pun pernah terniat nak lepaskan. Baik saya sekadar niat lah, tak buat. Pihak YouTube ni merupakan sahabat saya. Pihak Ika Laga Lia ni pun ada sahabat-sahabat saya, sifu-sifu. So saya harap saya sebagai orang tengah ni, saya rasa bertanggungjawab untuk bagi tahu ni lah kepada semua. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Terima kasih kerana sudi mendengar bebelan mengenai rilis Ika Laga Moden ni. So saya harap benda macam ni tiada lagi pergaduhan antara pihak A dan pihak B. So supaya semuanya baik-baik sajalah. So assalamualaikum, bye, see you next video. Alang dah tengok video saya sampai habis. Apa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Luqman Hakim, and korang dialu-alukan untuk tengok video-video saya yang sebelum ini.